Barakat para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merakamkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan keizinan pada kita semua untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Saya bila tengok jadual ni, saya beritahu pada Ustaz Zul, tak tergamuk saya nak mai kuliah ni, bergandengan dengan guru kita sendiri, Al-Fadhil Ustaz Abdul Zaman, mengajar saya masa sanawi dulu. Jadi ada buah galak sikit Ustaz. Minta maaf banyak dah. Walau bagaimanapun, insya-Allah sekadar untuk mengambil ruang pada pagi ini, saya berusaha untuk berkongsi bersama dengan seluruh para hadirin hadirat sekalian. Sebentar tadi Al-Fadhil sudah mengajak kita semua untuk merenung tawaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganugerahkan syurga kepada kita. Saya sambung bagaimana generasi sahabat bersungguh untuk mendapatkan anugerah-anugerah seperti ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendedahkan satu ayat yang memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang beriman ini ada beberapa kategori. Antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 95. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk berpeluk tubuh dari kalangan orang-orang yang beriman, melainkan orang-orang yang memiliki keuzuran berbanding dengan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan menggunakan harta benda mereka serta jiwa raga mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan terhadap orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka berbanding dengan orang yang berpeluk tubuh dengan satu darjah. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kebaikan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan orang yang berjihad ke atas orang-orang yang berpeluk tubuh dengan pahala yang sangat besar. Ayat ini, para hadirin sekalian, ada kisah menarik yang telah pun diceritakan oleh kebanyakan ulama-ulama tafsir. Antaranya, mereka mendedahkan dua versi penurunan ayat. Masa mula-mula turun ayat ini, Nabi SAW, dia cari seorang penulis wahyu namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi kata, mana dia Zaid? Lalu Zaid bin Thabit ni mari. Bila duduk berhampiran dengan Nabi SAW, Zaid bin Thabit cerita, Nabi angkat peha kanan Nabi ditindan atas peha kiri Zaid. Maknanya ni peha kanan Nabi, tindang duduk atas peha kiri Zaid. Zaid bin Thabit kata, tak pernah aku rasa berat, beban yang sangat berat, melainkan ketika peha Nabi duduk atas peha kiri aku. Dalam suasana rasa beban, dalam suasana rasa berat, tiba-tiba mari perasaan sakinah, mari perasaan tenteram, mari perasaan damai, mari perasaan yang sangat lega masa tu, kata Zaid bin Thabit. Lalu Nabi SAW kata, uktub, tulis oleh kamu wahai Zaid wahyu yang baru diturunkan ini. Lalu Zaid bin Thabit pun tulis, la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal
la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mula-mula ayat ni turun tak ada pengecualian. Ghairu ulil darar tak ada. Tak sama di kalangan orang yang berpeluk tubuh daripada kalangan orang beriman berbanding dengan orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Ni mula-mula ayat ni turun. Bila berlaku demikian, ayat ni tersebar. Salah seorang yang dengar ayat ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal. Beliau merupakan Tok Bilal, merupakan muazzin pada Nabi. Beliau juga di zaman awal dakwah Nabi yang mari tanya pada Nabi tentang Islam ketika Nabi berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Sehingga Nabi rasa tak selesa, dia mari tanya. Nabi sedang berdakwah dengan pembesar, dia mari tanya. Nabi bermasam muka pada waktu itu. Lalu Allah turunkan ayat yang terkenal dalam surah Abasa. Allah Ta'ala menyatakan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah bermasam mukalah dia dan berpaling diri daripadanya ketika datang seorang lelaki buta bertanyakan tentang ajaran agama Islam. Artinya Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki sejarah yang sangat tersendiri. Dia ada sejarah Nabi SAW ditegur oleh Allah kerana dia tanya Islam pada Nabi ketika Nabi berdakwah pada pembesar yang lain. Sejarah yang kedua adalah sejarah ayat ni. Turun ayat ni, Abdullah bin Ummi Maktum mari menghadap Nabi, ya Rasulullah, aku ni malangnya diri aku. Aku tak boleh menjadi seorang mujahid. Aku hanya duduk dalam kategori seorang yang berpeluk tubuh, orang duduk saja, qa'idun. Malangnya Abdullah bin Ummi Maktum kerana tidak terpilih mendapat pahala yang besar sebagai seorang mujahid. Kerana aku seorang lelaki yang buta, nak terlibat dalam jihad fi sabilillah tak boleh. Aku juga bukannya orang kaya. Lalu Nabi SAW senyum, panggil semula Zaid bin Sabit, nak cerita bagaimana penurunan ayat ini ada sejarah yang tersendiri. Zaid bin Sabit pun mari. Bila sampai Zaid bin Sabit, Nabi buat benda sama, akak pe kanan, tindang atas pe kiri Zaid. Zaid bin Sabit kata, berat macam ketula tadi juga. Rasa berat, rasa beban. Lepas rasa berat, rasa beban, mari perasaan tenang, mari perasaan tenteram, mari perasaan yang sangat aman. Lalu Nabi kata, wahai Zaid, baca kembali ayat yang kamu tulis. Zaid bin Thabit pun baca, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Nabi kata, qif, berhenti situ. Jibril alaihi salam sudah mendatangkan kembali ayat tambahan. Atas ayat ini kamu tambah ghairu ulil darar, melainkan orang-orang yang memiliki keuzuran. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, hingga seterusnya. Artinya ayat ni dia mari dua versi. Satu, tak ada pengecualian. Yang kedua, dia mari tambah orang-orang uzur dikecualikan. Ringkas cerita tuan-tuan sekalian, ayat ni cerita pasal orang beriman ada tiga kategori. Yang pertama, orang beriman, mereka adalah orang yang beriman qa'idun, duduk saja, berpeluk tubuh. Satu. Yang kedua, orang beriman tapi uzur, ghairu ulil darar. Dia uzur, matanya buta, tubuhnya kena stroke, badannya kena saraf, dia tak boleh nak bergerak bebas, maka dia adalah orang yang dikecualikan. Dan kategori yang ketiga adalah orang mukmin, tetapi mereka berjihad, buat kerja, buat dengan harta benda mereka,
jiwa raga mereka. Ini adalah orang yang ketiga. Semuanya orang beriman, semuanya dapat kelebihan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah kurniakan kelebihan ke atas orang yang berjihad dengan harta benda mereka, jiwa raga mereka, berbanding dengan orang yang berpeluk tubuh dengan satu darajah. Ulama tafsir kata satu darajah ini jarak dia bumi dengan langit. Manusia pun tak boleh nak ukur bumi dengan langit banyak mana, jauh mana. Tapi itulah bandingan kelebihan. Itulah yang menyebabkan Abdullah bin Ummi Maktum rasa dok selesa. Malangnya diri aku sebab aku lelaki buta, tak boleh nak masuk berjihad. Tetapi tuan-tuan sekalian, dalam sejarah, walaupun zaman Nabi dia tak berjihad, walaupun zaman Abu Bakar As-Siddiq pun tidak sempat masuk dalam mana-mana jihad, tetapi apabila tibanya zaman Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia banyak membuka negeri-negeri baru, dia banyak menawan negeri-negeri bukan Islam. Antara yang dilancarkan peperangan adalah peperangan menentang Parsi. Tiap-tiap kali dia nak lepas bala tentera, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab akan menyampaikan khutbah. Kelaziman tuan-tuan sekalian, sebab tu kalau kita ada peluang pergi negara Arab, masuk dalam masjid, kita akan tengok ada satu ruang di luar daripada masjid. Dalam masjid ada mimbar khutbah Jumaat. Di luar daripada di ruang legal masjid, dia ada satu lagi mimbar untuk menyampaikan amanah jihad dan perjuangan kepada tentera-tentera. Masjid Azhar ada, masjid di Mesir banyaklah. Kalau tuan-tuan ada rezeki boleh kita tengok, kita boleh tengok mimbar yang duduk di bahagian atas masjid untuk panglima menyampaikan amanah dan pesanan untuk bala tentera Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab menyampaikan juga khutbah demikian. Tetapi agak menarik, dalam peperangan menentang Parsi, Abdullah bin Ummi Maktum juga hadir dalam majlis tersebut dengan memakai pakaian besi, pakai baju besi dah, tapi duduk belakang sekali. Lepas habis ucapan, dia pun mari ke depan, dan dia juga menyatakan pada waktu itu, wahai Amirul Mukminin, aku mohon supaya kamu tidak keluarkan arahan agar aku tanggalkan kembali baju besi yang telah aku pakai. Aku tahu aku lelaki buta, mana mungkin aku boleh menggalas pedang, mana mungkin aku boleh membawa tombak, mana mungkin aku boleh membawa busur panah untuk digunakan dalam medan perang. Aku tahu aku tak boleh kerana mataku buta. Tetapi kalau kamu ingin memberikan keyakinan pada diriku, berilah peluang kepadaku untuk memegang panji bendera Islam. Kalau kamu takut ketika gawat, tengah-tengah gawat kamu takut pemegang panji bendera Islam ini melarikan diri, janganlah takut dengan diriku, kerana aku lelaki buta dan aku tidak tahu untuk melarikan diri ke arah mana. Beri peluang kepadaku. Amirul Mukminin Umar mikir, nak beri zaman Nabi, Nabi tak izin. Zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar tak izin. Mari zaman dia tak boleh izin, dia pakai baju perang dah. Dia pula tawarkan kerja yang dia boleh buat, bukan dia buat kerja ikut dang dia sekali. Tuan-tuan sekalian, akhirnya setelah berfikir, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menerima tawaran tersebut, izin Abdullah bin Ummi Maktum menyertai medan peperangan jihad fi sabilillah. Agak menarik, bila masuk saja dalam jihad ini, ramai para sahabat yang mati syahid
dalam salah seorang yang mati syahid itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa sangka tuan-tuan sekalian, orang buta tiba-tiba boleh mati syahid? Siapa sangka? Tetapi tidak mustahil di bawah izin Allah Subhanahu wa taala untuk memilih seorang yang berkeinginan untuk mati syahid, mendapat kelebihan sebagai seorang mujahid walaupun dia telah terima keuzuran sebagai lelaki buta. Ayat ini memberikan gambaran pada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala tunjuk bagaimana jalan untuk kita kejar kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dikasihi sekalian, bila kita meneliti, inilah generasi-generasi sahabat yang terdahulu. Sebab tu kita kata dok bawai kaki kita dengan para sahabat. Zaman ni kita nak buat kerja Islam tak sama dengan apa yang dibuat oleh Nabi dulu. Tak bawai kaki. Zaman Nabi dulu terlibat dalam jihad. Zaman Nabi itu buat kerja sampai menumpahkan darah. Zaman kita dok. Zaman kita ni lebih ringan. Kita duduk dalam fasa dakwah yang terbuka, bersaing untuk memberikan idea, kerana kita menerima kaedah muwajahah silmiyah, bertembung, tapi bertembung secara aman, bertembung secara damai. Tapi matlamat kita nak bawa Islam yang ditinggalkan oleh Nabi sebaik yang mungkin. Tapi bukan kerja mudah tuan-tuan sekalian. Nak banding dengan peninggalan Nabi itu, kerja kita ni sangat ringan dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana sahabat-sahabat yang terdahulu di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki impian yang sangat tinggi mengejar syurga. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada daripada kalangan orang yang beriman, para pejuang yang telah membenarkan janji setia mereka dengan Allah. Sebahagian daripada kalangan mereka ada yang telah gugur syahid, ada yang telah berjaya tunaikan janji, dan sebahagian daripada kalangan mereka masih lagi menunggu giliran. Sekali-kali mereka tidak akan menukar janji setia mereka dengan Allah. Tuan-tuan sekalian, ayat ini juga memiliki sejarah penurunannya. Berlaku sempena dengan peristiwa peperangan Uhud. Setelah daripada berlakunya peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kelebihan. Mana-mana tentera Badar dapat kelebihan keampunan dosa. Firman Allah dalam hadis kursi, ya ahla Badr i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Hei ahli Badar, wahai orang-orang yang menyertai peperangan Badar, i'malu ma syi'tum, buat apa yang kamu suka. Mu nak buat apa-apa atas dunia ni, buatlah ikut pandanganmu. Qad ghafartu lakum, aku telah anugerahkan keampunan untuk kamu. Bila dengar kelebihan ni, ramai sahabat berjanji mana-mana peperangan mereka tidak akan tinggalkan lagi untuk sertai. Antara yang berjanji ini adalah seorang sahabat yang bernama Anas bin An-Nadar. Anas bin An-Nadar, tuan-tuan sekalian, dia tak nak sertai peperangan Badar. Bila tengok itu kelebihannya, dia janji tak ada peperangan lepas daripada ni melainkan aku akan masuk. Mari peperangan Uhud. Peperangan Uhud, ringkas cerita tuan-tuan sekalian, ada dua fasa. Fasa yang pertama, pasukan Islam menang. Fasa yang kedua, pasukan lawan menguasai pasukan Islam.
sehingga Nabi SAW, orang kata waktu tu sudah terbunuh. Nabi cedera, sahabat cedera, kucak kacir habis semua ni. Pasukan bukan Islam dipimpin oleh dua panglima, iaitu Khalid ibn Walid, masa tu tak memeluk Islam lagi. Ikrimah bin Abi Jahal pun tidak memeluk Islam. Dua orang ni, tuan-tuan sekalian, memimpin bala tentera bukan Islam. Fasa yang pertama tak boleh nak pergi. Nak rapat, Nabi sudah pesan pasukan pemanah, pastikan musuh-musuh tak boleh rapat. Pasukan pemanah laksanakan tugas dengan berkesan. Khalid ibn Walid kata tak boleh nak pergi. Ikrimah bin Abi Jahal kata tak boleh pergi dah. Kita kena retreat, kena undur semula, cari pengkalan untuk kita pulihkan kekuatan. Buat keputusan, buat arahan, balik. Semua pusing. Pasukan tentera musuh berpusing, lari. Pasukan Islam nyorok, rasa menang. Dalam suasana tersebut, para hadirin sekalian, bila musuh sudah tak ada, orang pakat berebut harta rampasan perang. Saat itulah tentera-tentera pemanah rasa tak sedap hati. Lamakan tak dah kat aku, lamakan boleh ke orang lain. Dah ni musuh tak ada dah ni, kita turun. Ketua pasukan kata bertahan, apa jadi, jangan tinggal bukit ni, kata Nabi. Tak dengar dah. Masa tu semua pakat turun, ramai yang turun, rebut harta ghanimah, harta rampasan perang, nak ambil sikit sebanyak. Khalid ibn Walid sebagai panglima perang yang pintar, bila dia tengok atas bukit tersebut sudah berkurangan, dia kata ini masanya untuk kita buat serangan balik. Khalid ibn Walid ambil keputusan, jangan serang laluan sama. Kalau dok pasukan tentera pemanah dah naik semula, kita pusing bukit Uhud dan kita akan masuk jalan berbeza, pergi ke medan tempur, sehingga pasukan tentera Islam tak sedar. Tuan-tuan sekalian, Khalid ibn Walid buat, dan pengkaji-pengkaji sejarah Arab melakukan kajian. Mereka buat pusingan sungguh, guna kenderaan, buat pecutan yang laju sungguh untuk pusing bukit Uhud. Berapa tempoh untuk dia masuk. Mereka kata memang Khalid ibn Walid adalah panglima perang yang sangat pintar, sangat tajam pandangan. Kalau dia masuk laluan sama, pasukan tentera Islam boleh menguasai balik. Tapi kerana dia buat pusingan bukit tersebut, masuk dalam arah berbeza, menyebabkan pasukan tentera Islam tak boleh nak buat apa masa itu. Tetapi kunci paling besar sekali adalah orang yang tinggal bukit yang diamanahkan oleh Nabi mendapat kesan yang sangat besar. Pasukan tentera Islam yang menyertai peperangan Uhud ramai terbunuh. Bila mana tentera Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal masuk serang, hancur, kucak kacir habis. Saat itulah ketika gawat, bangkit salah seorang panglima, salah seorang pejuang yang tidak mempedulikan lagi dirinya, iaitu Anas bin An-Nadhar, meluru masuk seperti seorang yang sangat berani, cekal, masuk rempuh pasukan musuh, sehingga menyebabkan pasukan tentera Islam dapat rentok balik untuk melakukan usaha melawan. Anas bin An-Nadhar lepas daripada tamat peperangan, orang pergi tengok belakang jenazah. Salah seorang jenazah itu tidak dikenali. Banyak sangat luka-luka, liang luka duduk di tubuh. Ada riwayat menyatakan liang luka pada tubuh Anas bin An-Nadhar lebih daripada 70 liang. Pedang dilibas pada bahagian muka, pedang dilibas pada bahagian lengan. Tuan-tuan sekalian, pedang ni macam pisau semelih yang kita guna masa rebang bau ni. Kena pisau tu lagu mana? Sekali kena dilibas sampai rapat ke tulang, soyok habis ni, kulit, daging,
Itulah bandingan yang dilalui oleh Anas bin An-Nadar. Hak luka kerana dilibas, luka kerana ditikam, luka kerana ditetok, semuanya ada pada tubuh Anas bin An-Nadar. Lalu pada waktu itu tak ada siapa dia kena jenazah Anas bin An-Nadar, melainkan anak beranak dia. Kalau tak silapnya yang kena dan kesan adalah Anas bin Malik. Kesan kerana cincin di jari, muka tak cang dah, cincin di jari. Waktu itulah diturunkan ayat yang kita bacakan tadi. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Ada daripada kalangan orang yang beriman yang telah membenarkan janji setia mereka dengan Allah. Dulu lepas perang Badar, dia pun janji, ya Allah, mana-mana peperangan lepas ni aku tak akan miss, tak akan tinggal. Ada daripada kalangan orang yang beriman yang telah membenarkan janji setia mereka dengan Allah. Faminhum man qada nahbah. Sebahagian mereka berjaya tunaikan, mati syahid. Wa minhum man yantazir. Sebahagian mereka masih tunggu giliran. Harap-harapnya tuan-tuan sekalian kita lah man yantazir, yang tunggu giliran, mati dengan husnul khatimah, mati duduk dalam keadaan berusaha berdakwah angkat Islam, mati dalam keadaan buat kerja-kerja agama. Kita harap begitu. Man yantazir adalah orang yang tunggu giliran. Harapnya kita. Wa ma baddalu tabdila. Dan sekali-kali mereka tidak akan menukar janji setia mereka dengan Allah. Tak akan tukar janji ni. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tunggu giliran. Dan kita juga kena berazam, tak mau tukar janji setia kita dengan Allah. Nak cari kerajaan Allah. Dan nak apa sebenarnya? Nak balik kepada ayat yang Al-Fadhil Ustaz Abdul Zaman sebut tadi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Nak kedok aku tawar pada kamu perniagaan yang selamatkan kamu. Itu yang kita duk cari. Para hadirin yang dikasihi sekalian, nak capai benda-benda ini, kita mesti ambil beberapa prinsip seperti yang ditinggalkan oleh generasi sahabat terdahulu. Antaranya, kita semua kena angkat julang keikhlasan kerana Allah, bukan kerana manusia. Kerana Allah, bukan kerana harta benda. Kerana Allah, bukan kerana faktor makhluk. Angkat hal ni dulu. Tuan-tuan sekalian, Abdullah Ibnul Mubarak menyampaikan satu pesanan yang sangat dahsyat, rekah tapi dahsyat. Kata beliau, rubba min amalin saghir tu'azzimuhu niyyah, rubba min amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak daripada amalan yang hebat, amalan itu, berapa banyak daripada amalan yang kecil, tetapi Allah agungkannya kerana peranannya. Berapa banyak amalan yang hebat, tapi Allah hancurkan kerana peranannya. Tuan-tuan sekalian, kita ambil contoh. Dalam masjid, tuan-tuan sekalian, ni dalam masjid ada pengerusi masjid, ada AJK masjid, ada Tok Imam, ada Tok Bilal, ada Tok Siok. 5 kategori ni, hak mana soho kali? Kita akan kata Tok Musi soho, Tok Imam soho, hak lain kurang sikit. Hak mana lekes sekali? Hak lekes sekali Tok Siok lah kita kata. Tukang sapu tarik cicok, tukang sapu masjid, tukang bersih tandas. Kita nak cuba faham benda ni mengikut kaedah Abdullah Ibnul Mubarak sebut tadi. Berapa banyak amalan yang kecil tapi Allah agungkan kerana niat. Tok Siok buat kerja dok soho. Ni duduk sejik dah ni. Orang nak semayang Jumaat lagi pukul 12 orang start mari. Dia duduk sejik dah, duduk basuh tandas, duduk bersih dok pang tandas, tamu tinggal ada najis, basuh singki, basuh tempat wuduk,
vacuum pula kapet, nak suruh orang selesa semayang. Niat dia lillahi ta'ala. Pitih berapa sen sangat masjid beri 500 riyal sagu hati, tapi dia buat lillahi ta'ala. Dia fikir kerana Allah aku bersih masjid, mari 1000 orang. 1000 orang ni insya-Allah boleh juga saham sikit pada aku. Nilai kerja ringan, nilai kerja orang dok pandang, nilai kerja kecil, tapi kerana peranan niat yang dia ada, tu'azzimuhun niyah, Allah agungkan amalan itu kerana niat. Kita ambil contoh Hafsah pula. Tok Imam suhur, pengerusi masjid suhur, kaki dia buat pengumuman. Lepas daripada semayang Jumaat, kita minta buat semayang hajat. Contoh, orang ikut belaka pengerusi. Tuan-tuan sekalian, nampak suhur, tapi kalau silap niat, jadi Tok Imam sebab nak dipuji bacaan kita merdu, jadi Tok Imam sebab kita nak supaya orang hormat kita, jadi pengerusi sebab kita nak supaya orang sebut oh ni antara tokoh masyarakat, suhur, popular. Tuan-tuan sekalian, salah buat. Tusaghiruhun niyah, kerja besar tapi Allah pandang kecil kerana peranan niat. Hak tu cara mudah kita nak faham. Dalam semua kategori kita kena faham benda ni. Ini duduk je sini. Kat mana tempat yang paling sohor sekali kita kata? Jadi menteri besar sohor dalam negeri Terengganu. Contoh, tuan-tuan sekalian, kalau kita top populariti, mungkin niat akan menghancurkan kita. Kalau kita letak amanah duduk nombor 1, dia akan menyelamatkan kita. Turun lagi pada kategori lebih kecil, jadi wakil rakyat, kita rasa sohor. Tuan-tuan sekalian, bukan kerana sohor. Kalau kerana sohor, tusaghiruhun niyah, niat kita akan memperkecilkan amalan besar yang kita buat. Baik hak tepek poster, baik hak akad dera, baik dia tak ada kepentingan apa-apa, buat kerana Allah, akhirnya selamat. Rahsia pertama, niat. Rahsia pertama, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak didik jiwa kita ni ikhlas kepada Allah, mesti melalui agenda tarbiyah dan juga program seperti ini. Nabi SAW menceritakan, innaman nas kal ibili mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Bandingan manusia itu seperti kawanan unta yang 100. Hampir-hampir kamu tidak akan temui seekor pun yang mampu menempuh perjalanan yang jauh. Bapa Nabi banding kita dengan unta? Tuan-tuan sekalian, Nabi ambil binatang yang paling hebat sekali, paling lasak. Unta ni binatang yang boleh jalan jauh tanpa minum. 3 hari tak minum tak apa, dia boleh berjalan. Tengah padang pasir, tengah panas terik, dia boleh berjalan. Dia ada reserve air duduk dalam tubuh dia. Canggih-canggih zaman ni, naik kereta besar warna pun tuan-tuan sekalian, siapa sekerak jalan kena isi minyak. Tambah pula minyak kau mahal. Contoh, minyak dok turun-turun. Semua benda ni beri kesan pada kita. Tapi unta dok, unta berjalan 3 hari tak minum, siapa tempat dia pun minum. Satu. Yang kedua, unta ingat jalan. Mari ke Medan Jertih daripada Kuala Nerus, kita pun mari. Tuan-tuan sekalian, Medan Jertih kat mana tak tahu. Contoh, dah aja siapa guna Maps, jumpa. Unta tak payah guna Google Maps. Dan siapa sini nak balik semula lagi, dia tahu jalan mana dia nak guna. Itu unta. Ingatan jalan dia kuat. Kelebihan yang ada pada unta, boleh isi muatan yang berat atas belakang dia. Cuma nak suruh imbang, kiri kanan biar sama. Kalau tak, ia jadi alignment dia lagi. Ini unta. Tapi dalam ramai-ramai unta hak boleh jalan jauh, tak payah minum dalam tempoh beberapa hari. Nabi kata la takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir mu tak jumpa seekor pun yang mampu menempuh perjalanan jauh. Tak jumpa.
Payah nak cari seekor ni. Nabi nak beritahu pada kita, manusia gitu juga. Dalam 100 orang nak cari seorang yang paling berkualiti, hampir-hampir pun tak jumpa. Tapi kita boleh bimbing, kita boleh bentuk, dan kita boleh susun supaya manusia ni jadi seperti itu. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, masa dia jadi Amirul Mukminin, dia tanya kawan-kawan sahabat ni, duduk dalam majlis, mu boleh tak royak apa cita-cita kamu? Tamanna, boleh tak royak cita-cita kamu? Seorang tu kata, aku cita-cita aku kalau boleh rumah ni penuh dengan emas permata. Dan mu nak buat benda dengan emas permata? Emas permata ni aku nak guna untuk jihad fi sabilillah. Sayyidina Umar kata, bagus. Tanya orang kedua, tamanna, nyatakan cita-cita kamu semua. Orang kedua pun kata, aku pun nak harta juga penuh dalam dewang kita, dalam rumah kita ni. Sayyidina Umar tanya, mu nak buat apa? Aku nak bantu fakir miskin, nak beri pada fakir miskin. Sayyidina Umar kata, bagus. Sayyidina Umar tanya lagi, apa cita-cita kamu? Orang lain pun potong, wahai Amirul Mukminin, kamu asyik bertanya kami tentang cita-cita kami, bagaimana pula dengan cita-cita kamu? Sayyidina Umar kata, cita-cita aku nak lahirkan manusia-manusia seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Anas bin Malik, dan beberapa sahabat lain yang disebut oleh Sayyidina Umar. Seperti dilahirkan oleh Nabi. Aku nak orang-orang seperti ni. Tuan-tuan sekalian, nak ceritanya bukan kerja mudah. Sayyidina Umar tak mikir emas perak, tak mikir harta. Sayyidina Umar tak mikir nak lahirkan orang. Medan ilmu jertih ni nak lahirkan orang, tuan-tuan sekalian. Nak lahirkan orang yang diasuh, yang dibentuk mengikut acuan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Itu kerja kita. Jadi tuan-tuan sekalian, masuk dalam medan tarbiyah ini, tujuannya adalah nak bentuk hati kita. Kata pujangga Arab, al-qalbu mislu at-ta'ir, kullama ala ba'uda 'anil afat, wa kullama nazala ihtawshathu al-afat. Hati itu seperti burung terbang. Burung terbang. Hati macam ke burung, dia kata. Burung ni pula burung terbang. Kalau burung ni terbang naik ke atas, naik ke langit atas, ba'uda 'anil afat, dia akan jauh daripada bencana. Orang nak tembak tak boleh, orang nak panah tak boleh. Dia selamat sebab dia naik ke atas. Wa kullama nazala, tiap kali dia turun ke bawah, rapat ke muka bumi, ihtawshathul afat, bencana akan mari, koh-koh mari ke dia. Ada orang nak tembak dia, ada orang pasang perangkap pada dia, ada orang nak panah dia. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu kita nak bina anggota kita ini supaya hati mereka naik tinggi ke langit, mencari Allah, bukan mencari makhluk, mencari Khalik, bukan untuk mencari manusia yang hidup sementara ini. Maka ikhlas adalah kunci kejayaan yang sangat penting untuk diterapkan oleh kita. Yang kedua, para hadirin sekalian, kita mesti istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Hendaklah kamu tetap teguh, konsisten, jangan berganjok, beserta dengan orang-orang yang telah bertaubat dengan kamu, wahai Muhammad. Wala tatghaw, sekali-kali jangan kamu melampaui batas. Tuan-tuan sekalian, kadar kita hamba Allah ni kan ada batas dia. Jangan lampaui batas tersebut, kita rugi. Kalau kita duduk dalam sempadan, Allah pelihara kita. Kita langkaui sempadan, kita berdepan dengan kerugian. Nak istiqamah dulu. Apa pun jadi, istiqamah, tak lari. Sebab mari daripada ikhlas, mari daripada bimbingan. Kita pun letak istiqamah duduk dalam diri kita. Istiqamah, tuan-tuan sekalian, Nabi mikir ni payah. Jangan kata kita, Nabi. Ayat tu dalam surah Hud.
boleh kata semua kitab-kitab tafsir akan ceritakan kisah yang berlaku pada Nabi ketika Nabi santai. Nabi duduk rehat-rehat, Nabi buang serban, tanggalkan sekejap. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mallazi syayyabak?" "Ya Rasulullah, benda apa kau nampak ni? Uban putih dah tumbuh." Nabi tak banyak uban. Uban Nabi sikit. Tapi bila ada sikit, para sahabat ia kejut. "Mallazi syayyabaka ya Rasulullah?" Apa punca menyebabkan kamu beruban putih ni wahai Rasulullah? Nabi pun jawab gurau. Nabi kata, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Yang telah menyebabkan aku beruban putih ni kerana surah Hud dan kawan-kawan dia. Para sahabat pun belik surah Hud, mikirlah ingatan dia. Dia kata, "Rasulullah, surah Hud ni ada cerita Nabi-Nabi zaman dulu. Cerita tu ke?" Nabi kata, "Bukan. Kalau bukan Nabi-Nabi zaman dulu, cerita umat zaman dulu. Adakah kerana umat zaman dulu?" Nabi kata, "Bukan. Kalau bukan hak tu, apakah puncanya?" Nabi pun baca ayat kita baca tadi. "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw." Hei Muhammad, hendaklah kamu beristiqamah beserta dengan orang-orang yang telah bertaubat dengan kamu. Jangan sekali-kali melampaui batas. Rupa-rupanya Nabi ni mikir siapa tumbuh uban, nak mikir nak istiqamah pun tak ada dah boleh lawan Nabi ni. Istiqamah ibadat dia, istiqamah berjuang dia, orang yang paling ikhlas dia, orang yang paling rapat hubungan dengan Allah Nabi. Tapi tuan-tuan sekalian, mikir nak istiqamah ni siapa beruban putih rambut Nabi. Syair Arab pernah mendedahkan, "In kunta turidu as-sa'adata fastaqama tanalu as-sa'adata al-maqama al-a'zama aliful kitabati huwa ba'du hurufiha lima istaqama 'ala al-jami'i taqadduma." Kalau kamu nak kebahagiaan, in kunta turidu sa'adah, kalau kamu nak sa'adah, kamu nak kebahagiaan, fastaqama, kamu kena istiqamah. Kebahagiaan itu dapat dicapai pada maqam yang sangat agung. Huruf alif, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Huruf alif, aliful kitabati huwa ba'du hurufiha. Huruf alif sebahagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Limastaqama 'alal jami'i taqadduma. Apa duduk depan sekali? Kerana dia adalah huruf yang paling lurus berbanding dengan huruf-huruf yang lain. Ba belok, tak belok, jim belok, sapalah ya belok. Mari alif straight. Limastaqama 'alal jami'i taqadduma. Kerana dia straight, dia lurus, dia duduk depan sekali, maka kita nak berjaya tok depan sekali istiqamah ni. Barulah kita dapat mencapai kekuatan dalam diri kita. Yang terakhir, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh gagah dengan usaha kita. Kita tak boleh kagum dengan diri kita. Kita tak boleh kagum dengan usaha kerja buat duniawi yang kita lakukan. Dia kena balik kepada Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tak ada kemenangan melainkan mari punca dia kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena rendah diri sebagai makhluk, sebagai hamba Allah kena rendah diri. Tuan-tuan sekalian, kena banyak doa, kena banyak bermunajat. Ya Allah, aku ni banyak dosa, nak buat istiqamah ni payah. Mohon pertolongan dengan Allah untuk dapat istiqamah. Ikhlas ni payah ya Allah, banyak sangat ujian. Kurniakan kepada kami keikhlasan. Minta dengan Tuhan. Kita terlibat dalam berjihad, ya Allah, buat macam-macam dah ni, tak tahulah jaya ke tidak. Nak minta pertolongan daripada-Mu ya Allah. Doa. Sebab tu Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam salah satu hikmahnya, beliau menyatakan, la yakun bi ta'akhuri amadil ata ma'al ilhahi fid du'a
mujiban liya'sik fa innahu dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu lak fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Jangan disebabkan dengan lewatnya anugerah kurnia daripada Allah, ma'al ilhah fi doa, dalam keadaan kamu merayu-rayu pada Allah melalui doa, mujiban liyaksik, mencetuskan diri kamu rasa putus asa. Jangan begitu. Tuan-tuan sekalian, nak hari kita berdoa, ya Allah, suami aku ni kena stroke, kurniakanlah kesembuhan kepadanya. Tiap-tiap hari. Dia kata setahun lebih dah kita berdoa, dok sembuh-sembuh, kau berat ada. Jangan bawa benda tu jadi putus asa. Fa innahu dhamina lakal ijabah, Allah janji dia nak beri pada kamu doamu ni mustajab. Tapi bagaimana? Fima yakhtaruhu lak, menurut cara yang Allah pilih. La fima takhtaruhu lak, bukan menurut apa yang kamu pilih. Kamu pilih, lepas kamu berdoa, esok nak suruh baik, nak suruh sembuh, hak tu mau pilih. Tapi Allah pilih tak begitu. Allah lock sakit. Tempoh sakit dulu banyak, masa sihat banyak buat dosa. Lama sakit, kau satu dosa diampunkan oleh Allah, dibuang oleh Allah. Pada kita nak suruh sihat atas dunia, tapi menurut cara Allah, dia nak selamatkan suami kita pada hari akhirat. Tapi kita tak tahu. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, pada waktu yang dia mahu, bukan pada waktu yang kita mahu. Kita pergi berubat, klinik ni baik, kita pun royak korang, pergi klinik tu lah baik. Allah dah buat begitu. Sebab Allah bimbang kita gantung kepada makhluk. Kita pun royak, mari klinik ni baik penyakit kita ni. Bukan klinik tu yang beri kesembuhan, yang beri kesembuhan Allah. Tuan-tuan sekalian, cara Allah Ta'ala nak beri ni ada penyusunan dia. Begitulah juga kita. Lama mana dah kita kalah berdoa, tuan-tuan sekalian, berdoa semua, ya Allah kurniakan kemenangan, kurnia kemenangan. Akhirnya Allah Ta'ala beri kemenangan pada kita. Bila boleh kemenangan, maknanya pada 2018 Allah kurniakan pada kita. Waktu tu, kalau ikut waktu sebelum tu kita nak dah, tapi Allah dah izin beri pada waktu tu. Tapi lepas daripada kita boleh, kita jangan lupa pada Allah. Sebab tu surah An-Nas beritahu kepada kita, kaedah kita kena buat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mu kena tasbih kepada Allah, puji Allah, wastaghfiruh, dan kamu kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena minta ampun, tuan-tuan sekalian. Dua benda. Satu tasbih, puji Allah. Yang kedua, kita juga kena minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dalam keadaan banyak-banyak dosa pun kita buat, mau beri lagi. Syukurnya kita pada Allah. Semayang, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dok awal waktu pun, nak masuk waktu lain pula baru kita semayang. Dalam keadaan gitu pun, ya Allah, mau beri lagi. Biar kita ikat hubungan kita dengan Allah, bukan ikat hubungan kita dengan manusia semata-mata. Manusia ni asbab je. Dengan Allah yang maha berkuasa, yang mampu mengurniakan segalanya kepada kita semua. Para hadirin yang dikasihi sekalian, kesimpulan daripada awal perbincangan sampailah ke akhir. Yang pertama, kita nak ambil semangat. Tak boleh berpeluk tubuh sebagai orang beriman. Dia ada nilai. Allah pandang kita sebab kita beriman. Tapi tak cukup, biar kita kejar lebih lagi, menjadi orang yang berjihad, menjadi orang yang bekerja, walaupun tak sama dengan apa yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dulu. Biarlah kita buat juga ke mana-mana pun. Contohi Abdullah bin Umi Maktum. Kita tak payah nak galah belaka semua sekali. Kita sedang untuk buat kerja,
hanya sekadar nyapu sapoh. Kita boleh buat kerja untuk nukih. Ambil bidang masing-masing untuk buat kerja. Yang kedua, kita janji setia dengan Allah untuk agama. Maka kita tunggu giliran supaya kita duduk secara berterusan sehinggalah sampai giliran kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita mesti menjadi orang yang ikhlas dalam perjuangan ini. Ikhlas membentuk jiwa kita. Ikhlas orang yang membentuk jiwa kita ini supaya hati kita naik mencari Allah, bukan mencari manusia, bukan mencari makhluk. Yang ketiga, kita berusaha untuk menjadi orang yang istiqamah, tetap teguh, konsisten dalam perjuangan agama, tak lari dan tidak berganjok. Dan semua perkara yang kita kejar ini tak boleh lepas daripada kita mohon dengan Allah, minta dengan Allah, ikhlas minta dengan Allah, istiqamah minta dengan Allah. Untuk kita menjadi mujahid, minta dengan Allah. Untuk capai kemenangan, minta dengan Allah. Jangan lupa minta dengan Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala kalau tak beri atas dunia, Allah Taala kurniakan kepada kita untuk hari akhirat. Kita bekerja untuk mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira memadai setakat ini, tuan-tuan sekalian. Nampak orang duk ngidang dah tu, insya-Allah sampai masa dah untuk makan gula kawah, katanya 5 kawah pada hari ini. Mudah-mudahan kita dikurniakan keberkatan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal muwaffiqu bis-shawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.